Tadi Hana dah kongsikan tentang bagaimana untuk kita memastikan tata cara kita selepas kuarantin untuk 14 hari. Ada dikatakan selepas 14 hari ini keboleh jangkitan untuk mereka yang sudah pun positif COVID-19 itu tidak boleh untuk menjangkitkan kepada masyarakat ataupun orang di sekelilingnya. Dan kita nak mendapatkan pengesahan berkenaan perkara tersebut. Jadi kita akan terus sahaja menghubungi Dr. Siti Sarah Yaakob yang juga merupakan pakar perubatan kesihatan awam bahagian kesihatan awam Jabatan Kesihatan Negeri Selangor Kementerian Kesihatan Malaysia untuk bercakap lebih lanjut berkenaan tentang pandemik COVID-19 kekalkan norma baru dalam kehidupan. Assalamualaikum. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi, Doktor. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan juga Main. Selamat Raya, Doktor. Lambat untuk saya ucapkan selamat Hari Raya kepada Isteri dan Hana. Macam mana hari ini? Sihat? Alhamdulillah sihat, Doktor. Baik, kita harapkan juga perkara yang sama untuk Doktor juga berada dalam lindungan dan juga sihat selalu untuk kita memastikan agar COVID-19 ini dapat kita pastikan keboleh jangkitannya itu kita putuskan. Tapi Doktor, untuk kita bercakap tentang tata cara discharge selepas kuarantin 14 hari ini, seperti mana yang Hana katakan tadi, kita ada SOP ataupun prosedur yang perlu dipatuhi selepas kita discharge ataupun bagi mereka yang sudah pun positif dan juga dibenarkan keluar daripada hospital. Jadi secara asasnya, Doktor, apa antara perkara pertama perlu dilakukan apabila pesakit itu sudah pun pulih sepenuhnya daripada pandemik COVID-19 ini, Doktor? Okay, bagi pesakit yang telah pulih, kita nasihatkan untuk nasihat yang sama supaya mereka menjaga kesihatan mereka secara general, okey, dan mengamalkan cara kehidupan yang gaya hidup yang sihat. Okay. Maksudnya mereka perlu memastikan masih mengamalkan penjagaan kesihatan personal hygiene masih sama dengan apa yang kita telah nasihatkan sebelum itu, dan memastikan supaya mereka sihat daripada segi fizikal, spiritual dan juga mental lah. Okey, daripada segi makan, mereka perlu mengamalkan cara makan makanan yang sihat dan berkhasiat. Okey, dan cuba untuk mengamalkan kehidupan aktif kembali, cuba untuk berada dalam keadaan yang aktif, boleh melakukan senaman-senaman yang ringkas lah. Okey. Dan selain itu sangat penting untuk menjaga kesihatan mental individu terbabit lah. Sama lah macam kita pun, kita perlu pastikan sebab sekarang ni norma baru dia sangat berbeza dengan apa yang berlaku sebelum ni. 2019 mungkin lain dalam fikiran kita rasa macam 2020 ni kita tunggu. Okey, tapi ianya adalah setting yang berbeza lah disebabkan oleh pandemik ini. Ya, mungkin Datuk juga boleh kongsikan senario COVID-19 setakat hari ini, bagaimana keadaannya sekarang? Okey, tadi saya ada melihat ada lintas langsung juga berkenaan dengan statistik yang terbaru yang telah disampaikan oleh Datuk Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia yang latest pada semalam lah. Okey. So kalau ikutkan sekarang ini Malaysia kita ada sebanyak 7,732 kes, termasuk 103 kes baru dan kes aktif adalah sebanyak 1,382. Okey, manakala yang sembuh adalah sebanyak 66 kes, menjadikan keseluruhan sebanyak 80.4%. Totalnya sebanyak 6,235 kes-kes yang sembuh, dan alhamdulillah tiada kes kematian baru. So masih kekal dengan 115 kes kematian. Okey, dan bila kita tengok daripada hari sebelum-sebelum ini, ianya menunjukkan trend penurunan, cuma semalam sebab ada sebanyak 103 kes lah. Okey, Hana dan Ismail. Baik, ya, baik. Doktor, kenapa tempoh 14 hari itu merupakan antara tempoh optimum ataupun minimum untuk memastikan agar keboleh jangkitan ataupun mungkin jangkitan semula bagi mereka yang sudah pun sama ada discharge positif ataupun mereka yang dikuatiri terkena ataupun positif dengan COVID-19 ini perlu melalui tempoh 14 hari itu, Doktor? Okey, tempoh kenapa kuarantin maksud Ismail? Ya, betul.
Kenapa 14 hari? Kenapa 14 hari itu macam nombor yang selalu disebut-sebut berulang kali ya? Okey, sebab ia berdasarkan kepada incubation period lah yang virus ini. So maksudnya daripada masa seseorang individu itu terdedah dan dia boleh manifest dengan presentation ataupun simptom lah. Selama 14 hari. Kita sentiasa mengingatkan sesama sendiri bagaimana untuk mengamalkan norma baru dan menerima norma baru itu sendiri. Jadi mungkin doktor boleh huraikan lebih lanjut tentang norma baru ini. Mungkin ramai yang masih tidak mengekalkan norma baru. Okey, macam mana sambutan Hari Raya Hana pada baru-baru ini? Hari ini hari 7 Syawal kan? Alhamdulillah. Saya rasa semua pun diingatkan banyak kali berkenaan dengan menyambut perayaan mengikut norma baru. Betul tak? Betul. Okey, so itulah ramai juga yang bertanya apakah norma baru, adakah apa yang saya lakukan ini adalah mengikut norma baru. So saya rasa banyak kali dan setiap kali diperkatakan memang akan diulang supaya kita semua dapat mengamalkan dan incorporate dalam kehidupan kita. So, jadi kita boleh tengok berdasarkan kepada beberapa mungkin peringkat umur dan juga aktiviti, sebab semua yang kita aware ada golongan berisiko tinggi. Jadi kita, tanggungjawab kita sebagai individu dan juga tanggungjawab individu dalam komuniti, kita cuba untuk melindungi golongan berisiko tinggi yang ada di rumah kita ataupun di dalam kawasan setempat kita lah. Okay, golongan berisiko tinggi ni termasuklah warga emas dan juga pesakit-pesakit kronik dan juga kanak-kanak yang terlalu muda lah. Okay. Dan bila kita cakap berkenaan dengan golongan-golongan lain dalam masyarakat ni, kita ada juga golongan yang bekerja seperti kita sekarang. Dalam peringkat umur 20-an ke 60-an. Okey. Dan kita ada juga yang school going, yang menghadiri kelas dan sebagainya. Ada yang sekolah rendah, ada yang sekolah menengah, ada yang menuntut ilmu di institusi-institusi pengajian tinggi. Okey. So norma baru saya rasa macam Hana dan Ismail pun dah dengar banyak kali kan? Betul. Rasa kalau cakap pasal penjarakan sosial dan jaga kita punya personal hygiene, tapi ada ramai juga yang bertanya. Saya pun ada dapat banyak soalan, macam contoh yang ramai yang dia suka untuk bersukan. Jadi apakah jenis sukan yang boleh dilakukan dan adakah mereka boleh ke taman-taman awam dan banyaklah, sebab masing-masing nak mengekalkan cara hidup yang sihat kan. Betul. Sebab sebelum ni dah ada MCO, ada EMCO, banyak kita tengok dalam social media pun banyak resepi-resepi baru yang lahir kan. So banyak yang mengamal yang dah kurang mengamalkan physical activity, dia dah sedentary lifestyle, dan makanan pun banyak resepi yang nak try kat rumah kan. Itulah butter semua. So masing-masing cuba untuk mengisi masa yang ada tu dengan membuat berbagai-bagai aktiviti lah. Okey. Betul. Yang penting pastikan aktiviti yang sihat semasa berada di rumah ya doktor ya. Jangan pula kita membawa penyakit yang lain ataupun merisikokan dengan penyakit-penyakit yang lain. Baik doktor, mungkin secara asasnya juga ramai yang masih lagi belum faham tentang kuarantin itu, kenapa perlu dikuarantinkan. Mungkin kalau untuk yang positif itu sudah semestinya perlu dikuarantin dan perlu dirawat, tetapi mereka yang di bawah person under investigation ataupun yang masih lagi belum mendapat pengesahan positif ataupun tidak, perlu dikuarantin. Mengapa perkara seperti itu perlu diberikan perhatian, doktor? Okey. Itu pun banyak juga yang bertanya, sebab kadang-kadang pada masa itu disebabkan oleh berbalik kepada soalan Ismail tadi berkenaan dengan incubation period 14 hari. Kadang-kadang bila dia dijangkiti, dia masih belum menampakkan simptom. Masih belum, tapi sebenarnya dia boleh menjangkiti orang lain di sekeliling dia. Jadi kenapa pentingnya untuk kuarantin tu? Dia berbalik kepada, saya dengar tadi
Ismail dan Hana juga ada menyebut berkenaan dengan flattening of the curve lah, kan, dan kita cuba untuk memutuskan rantaian transmission of the disease lah. Betul. Okey. Jadi kita kena pastikan bila katalah dia macam bila kita isolate tu, bila katalah dalam masa 14 hari tu dia ada simptom dan ada manifestation, kita boleh terus asingkan dan berikan treatment kepada pesakit inilah. Okey. Dan pada masa yang sama kita mengurangkan risiko jangkitan kepada orang lain. Baik. Terima kasih doktor. Satu perkongsian yang baik juga untuk kita mengenal pasti dan juga untuk sama-sama kita mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang telah pun ditetapkan oleh pihak kerajaan. Terima kasih sekali diucapkan pada doktor atas perkongsian tersebut. Itu dia Dr. Siti Sarah Yaakob, Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Bahagian Kesihatan Awam, Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, Kementerian Kesihatan Malaysia. Baik, terima kasih sekali lagi.